Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah kita kembali pada waktu ini untuk slot aspirasi. Dan juga untuk makluman, kita kembali untuk segmen yang pertama bersama dengan tetamu kita untuk segmen Islam itu Indah pada waktu ini. Dan juga seperti biasa kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Dr. Muhayyan Muhammad, untuk kita bicarakan topik kita pada hari ini. Dan sebelum itu kita ucapkan selamat datang dahulu kepada tamu kita. Assalamualaikum, Prof. Selamat, terima kasih. Sihat di hari ini? Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Prof, bersama kita setiap minggu untuk kita bicarakan topik yang kita akan pilih pada hari ini. Dan seperti biasa, kami juga mengalu-alukan soalan daripada anda untuk topik kita hari ini, iaitu celik mata riset minda penyabar. Ini dengan sabar sikit ya. Dan insyaAllah anda yang ada soalan, sebentar lagi kami buka talian, iaitu 0362051500, 0362051500, ataupun tinggalkan soalan anda di Facebook kami ikim.fm. Jadi hari ini kita minta seperti biasa Prof untuk berikan mukadimah dahulu untuk topik kita. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas dan juga para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya pilih tajuk ni. Sekarang kita nak daripada celik mata riset minda pekerja, kita nak pergi pada celik mata riset minda sifat-sifat yang positif. Minggu lepas cakap pasal pemberi, dan Alhamdulillah saya rasa lepas minggu lepas mungkin ramai orang lebih memberi daripada ingin menerima. Dan pada hari ini cakap pasal penyabar. Satu sifat sabar ni bukan senang dapat. Mas, saya pun berjuang nak dapatkan sifat sabar. Pasal sebenarnya kadang-kadang kita dalam satu hari tu banyak sangat urusan, tetapi kita fikir macam ni, kalau urusan banyak macam mana pun kita fikir urusan kita jalan Allah atau tidak. Kalau kita diberikan kesibukan oleh Allah kerana kita mampu. Jadi saya nak sebut pasal sabar ni, kita tahu kalau masa kecil tu kita belajar kan, sabar separuh daripada iman. Orang yang menang, orang yang sabar. Banyak sebut sabar. Dan dalam bidang perubatan, saya sebagai doktor ni Mas, kita tahulah kita ada macam Mas cerita tadi, pergi hospital tunggu lama, appointment kata pukul 10 doktor ni, pukul 12 tak jumpa lagi. Saya nak bercakap bagi pihak hospital kerajaan, kadang kita punya book tu macam tu, tapi tengok klinik Mas, kalau klinik mata tu utamanya dia punya investigation atau pemeriksaan bukan satu. Kalau mungkin doktor biasa cek darah, cek tekanan darah dah, tapi doktor mata ni cek tekanan, ambil gambar, macam-macam. Jadi banyak urusan dia. So kalau bayangkan kalau semua orang di Malaysia ni, walau apa tugas kita, kita penuh kesabaran. Dan kita pernah sebelum ni saya sebut, orang yang hidupnya dua jenis ni Mas. Satu dengan kesedaran keegoan ataupun ikut nafsu, dan kedua kesedaran ketuhanan ataupun ikut iman. Kalau orang ikut nafsu ni mah cepat nak marah. Semua nak cepat, mesti ikut cara dia. Suka bersaing, sangat fikir orang kata, sangat fikir tentang pangkat dan harta, sangat sentiasa nak lebih pada orang. Semua nak menang aja. Maknanya kalau dia orang ego, bila dia tunggu lambat, maka dia marah. Pasal dia rasa dia orang penting, dia rasa dia besar, orang lain kena layan dia betul-betul. Janji dengan saya, kenapa lambat? Saya pun dulu banyak sifat macam ni, nak cepat aja kan. Tetapi sebenarnya berfikir balik, ya Allah, kita terkejar-kejar, kita nak cepat, kita nak marah, maka hormon-hormon yang stres akan keluar. Jadi saya cakap dengan orang apa, sebenarnya kita ni kalau banyak takut, banyak panik, banyak nak marah, kita telah menggunakan semua makanan berzat yang kita makan, vitamin macam-macam tu. Pergilah pasar, makanan organik lah, makanan seimbang lah, dapatlah bahan yang baik. Tetapi bahan yang baik tu digunakan bukan untuk menghasilkan hormon yang menyihatkan badan, tapi hormon yang merosakkan badan disebabkan tidak pandai mengawal emosi. Bayangkan kita ada raw material yang sama. Ada orang, badan dia yang orang tenang bahagia ni, badan dia banyak keluarkan hormon yang sihat untuk menyihatkan badan. Tetapi orang tak pandai kawal emosi sebab dia fokus kepada keegoan, maka dia punya hormon tu semua yang negatif. Maka tekanan darah naik, jantung jadi laju, sistem imun akan kurang, maka akan senang dapat kanser, senang kena jangkitan, kejap-kejap sesama, kejap-kejap batuk, kejap-kejap demam. Ini semua ciri-ciri kalau kita kurang sabar. Tetapi kalau kita sabar dan kita hidup dalam kesedaran ketuhanan, kesedaran keimanan, menggunakan keimanan dalam setiap keputusan dan reaksi kita, maka kita tak bersaing Mas, kita sentiasa beri kerjasama.
sentiasa mengalah biar orang lain dulu. Kita sentiasa baik. Kalau bercakap tak apa, salah kita cakap, asalkan kita betul-betul jaga silaturahim atas perkara yang ranting-ranting lah, bukan perkara yang agama. Yang ketiga, sentiasa penuh dengan kasih sayang. Tengok orang semua sayang saja. Dan yang keempat, empat ialah sentiasa cari kebaikan atau kecantikan dalam apa situasi. Apakah rahmah di sebaliknya. Dan yang kelima, sentiasa murah hati. Yang keenam, sentiasa memperbaiki diri. Dan yang ketujuh, menerima manusia seadanya. Dan manusia dan juga keadaan. So kalau kita dalam keadaan doktor tu dah janji nak buat operation pada pukul 2, tiba-tiba tak boleh, doktor ada urusan buat pukul 5. Kalau kita sabar kan senang. Pasal apa? Kalau ada situasi yang kita tak suka, kita reaksi dengan negatif, kita stres. Tapi kita sabar dengan redha dan terima, kita tenang. Oh, ada masa 3 jam lagi, apa saya boleh buat ya? Okey, mungkin saya boleh solat hajat, sebelum saya mengaji, boleh pergi beli barang dulu, pergi pasar dulu, nak pergi tidur ke, ikut yang kita buat. Maknanya bila kita plan macam ni, tak jadi macam ni, kita tenang. Itulah makna saya kata celik mata hati dan reset minda. Reset minda ni minda bawah sedar kita, biar tabiat kita lebih kepada sabar dan menerima keadaan. Wallahu. Jangan nak marah aja. Jangan nak marah. Marah aja memang banyak penyakit. Bila Prof bercakap berkenaan dengan celik mata, reset minda, penyabar ni, saya teringat Prof, kalau kita perhatikan ibu kita ya. Betul. Saya rasa semua pendengar pun bersetuju. Ibu kita susah kita nak tengok demam ke sakit ya, dan juga ibu kita ni orang kata tahap kesabaran tu sangat tinggi ya Prof. Ya, betul sangat. Bayangkan kalau lah mak kita tak sabar, bayangkan kita masa kecil dengan kita punya menangisnya, dengan buat apik, ya Allah ya Tuhanku. Jadi sebab itulah bila mak kita tua pun kena sabar. Banyak orang, Prof, mak saya macam ni, mak saya macam ni. Saya kata kalau lah lain kali saya nak cadang, tiba-tiba idea timbul. Ibu bapa semua ambil video masa anak tengah buat perangai. Bila dia besar, dia nak cakap kita ambil tunjuk balik. Awak dulu macam ni. Baru kita ingat. Kita ni banyak lupa. Sejak lupa ya. Betul. Jadi kepada anda para pendengar yang ada persoalan nak bertanyakan kepada yang berbahagia Prof, seperti biasa boleh hubungi kami. Talian kami 0362051500, 036162051500, ataupun anda yang bertanyakan soalan melalui Facebook ke Facebook kami ikim.fm. Jadi kita ada pemanggil Prof. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa di talian? Ni Aniza bercakap. Silakan Aniza bersama dengan Prof. Saya nak Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Prof, saya Aniza. Saya nak ucap terima kasih kepada Prof. Saya istiari memang saya Prof punya cakap untuk saya berubah jadi baik. Saya memang bayang-baran. Alhamdulillah, lepas saya dengar Prof sentiasa bercakap, Alhamdulillah saya dah jadi orang yang penyabar, penyabar anak-anak, penyabar dengan suami. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur dia anak jadi baik kan? Syukur. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Itulah Mas, bila kita berubah, dunia akan berubah. Syukur, tahniah puan, tahniah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Sarnia. Silakan. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya cakap ni sebab sikap sabar tu kan macam payah saya nak dengan kerana anak-anak saya. Kerana suami saya ni cakap saya anak balik CCT stand ni jangan cakap apa-apa, senyap je. Lepas tu rasa jadi stres buat saya ni kan. Dia buat apa? Anak-anak. Dia buat apa nak? Anak-anak ni macam kadang tu kan dia balik cuti kan, lepas subuh ni tidur tengah hari tak bangun lagi. Jadi saya ni rasa nak marah je. Umur berapa nak? Umur berapa? Anak saya umur 20. Lepas subuh tidur. Tapi dia sembahyang subuh lah. Lepas subuh tidur lah. Tapi tu tengah hari bangun pun pagi-pagi tak bangun. Jadi saya pun tak marah. Dia tak marah. Anak-anak ni lah. Terima kasih. Okey, yang pertama, kalau boleh ibu boleh tak buang perkataan marah. Ya, marah tu memang Allah tak suka, Nabi pun tak suka. Nabi pun pesan salah satu senang masuk syurga, jangan marah. Saya pun samalah, suruh diri saya
Macam ni, kita anak-anak ni pertama puan bersyukur tak ada anak, dan anak puan sihat dan hidup, tak kena langgar kereta, tak mati, lemas. Syukur anak kita ada. Dan bila kita syukur anak kita ada, kita akan melayan dia baik supaya bila mati tak menyesal.